عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت لكي أجعل أكوك ويكون صدقه وذكرني ما نسيت ورنبي لكي نسقيت لك رب اشرح لي صدري لتعلق عنك لحبرك ويسر لي أمري للملك نحفظك واحلل عقدة من لساني بين ومؤلح عني سنقل بذلك يفقه قولي supaya dapat paham kata-kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى وثيابك فطهر. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ولها مباحث نذكرها فيما يلي. النجاسة najis. Arab panggil najasah, kita Melayu pun panggil najis. Perkataan yang sama kerana barangkali tak ada dalam bahasa kita Melayu nak cari satu perkataan lain benar-benar bahasa Melayu yang memberi arti serupa dengan perkataan Arab an-najasah. Yang pertamanya bahasa kita ni bahasa miskin lagi. Yang keduanya selain daripada pengajian agama, orang tidak ajar najis-najis. Najis-najis ni terlibat dengan pengajian agama je. Dengan arti orang putih, ke orang Jepun, ke orang Amerika, yang bijak-bijak dalam macam-macam ilmu, dia tidak erti kan ni. Dia tidak erti najis. Kerana najis ni barang luar daripada kajian manusia dan luar daripada kebolehan otak manusia memiliki. Yang reti masalah najis ni hanya orang mengaji agama. Kerana agama ni ajar pada kita dua perkara. Kerana tubuh kita pun jadi dua perkara juga. Tubuh kita ni jisim dan roh. Maka benda yang agama ajar pun dua perkara juga. Iaitu benda yang terlibat dengan jisim dan juga benda yang terlibat dengan roh. Hak benda yang terlibat dengan jisim, dia royaklah benda-benda yang cara jisim. Dan benda yang terlibat dengan roh, dia royak juga benda-benda yang terlibat dengan roh. Najis ni, benda yang berkait dua. Dengan jisim pun ada terlibat, dan dengan roh pun ada terlibat. Dan oleh kerana roh ni barang manusia lain tidak erti, lain daripada orang agama je. Maka perkara-perkara yang terlibat dengan agama, maka manusia yang tidak bahasa itu agama dia tak erti lah. Sebab tu orang putih dia tak erti najis. Orang putih yang tidak Islam, orang Jepun yang tidak Islam, orang Korea yang tidak Islam, orang Amerika yang tidak Islam, orang mana pun tidak Islam, hatta orang Melayu sendiri, dia tidak memadu pada agama pun dia tidak erti najis-najis. Tapi bagi orang mengaji agama, baik pun Cina, baik pun Siam, baik pun orang Pangai, orang Saka sekalipun, bila dia beragama, dia bersemangat agama, maka dia kena erti benda ni, benda najis. Kalau najis ni sebagaimana nama sebut, dia tak erti. Bukan boleh manusia boleh fikir, tapi benda ni mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa dia benda najis? An-najasatu hiya al-qadharah allati yajibu 'ala al-muslim an yatanazzaha 'anha. Najis ni benda kotoran. Najis ni makna kotoran yang jadi wajib ke atas setiap orang Islam mesti membersih diri daripada itu. Qadharah makna benda kotoran. Kotoran, kecemaran, kejejekan. Kotor, cemar, jejek ni wajib atas kita orang Islam. Tak kira bahasa berapa, tak kira duduk di negeri mana, mesti membersih diri daripada benda itu. Sifat kata barang sebagai najis. Baik, kalau seboleh-boleh jangan kena. Kerana tiap-tiap barang najis kita diminta mengelak diri. Baik, kalau kena juga wayaghsila ma asabahu. Dan wajib basuh barang dan benda yang kena najis. Selagi barang tak kena, kita diminta mengelak. Kalau jauh lagi yang kita diminta mengelak diri. Kalau kena juga, wajib kita basuh. Hak kita orang yang tidak beragama, dia basuh benda yang nampak tengok je, dan benda yang bau je, benda yang bau busuk, dia basuh.
Benar nampak tengok, nampak tapai kain baju dia basuh. Tapi kalau bau pun tidak, warna pun tak nampak. Pakai tak ada apa-apa lah. Sebab kita dukung anak, kena acting. Acting anak ni, sama ada anak kecil berdiri, dia kecil-kecil ke kaki ke kain kita, ataupun kena baju kita. Kita tengok-tengok, tapai pun duk, kuning ke merah ke tak kena, bang pun duk, misalnya duduk kaki seluar, apakah tak masuk kat kita? Kenapa? Kerana barang ni, barang tak bang, dan barang tak nampak tapai-tapai. Kepada orang yang tidak beragama, dia kata tak ada apa-apa. Boleh pakai apa-apa, boleh buat gingalan mana, asal boleh buat gingalan, tak ada apa-apa lah kata dia. Itu kepada orang yang tidak beragama. Kepada orang yang beragama, walaupun tak bang, walaupun tak tapak, tak nampak tapak-tapak di kain pun, sifat kata barang itu barang najis, dan najis dikira kotor oleh Allah SWT, wajiblah atas kita basuh, walaupun tak nampak, walaupun tak bang. Qala Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Tuhan kita ni ajar kita supaya berdalil. Ya agama ni bahasa jenis benda yang tak boleh kita nak pakai dia kecuali ada dalil dulu. Ni pak comel agamanya. Tak boleh kita nak pakai, nak tahu, nak suruh, nak larang apa kecuali ada dalil. Dan Tuhan kita ni ajar kita supaya kita terima hak dia royak tadi melalui dalil. Ini sebab aku royak kat mu kena pelan selalu lah. Tak, ada dalil. Dari dalil yang pertama, qala Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir, dan kain bajumu hai Muhammad mu kena cuci. Wa thiyabaka, segala kain bajumu. Terjemah thiyabaka ni terjemah dia kain, tapi yang baju sepatutnya. Ada kita baju kalau sebut kain baju. Kain baik baju, baik pakaian kita, fatahhir, mu kena cuci. Mu hai Muhammad. Kain pakaianmu, kain bajumu, mu jangan pakai hok ya bernajis. Kalau ada najis, mu kena cuci. Walaupun hukum ni dituju ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sebagai umat dia, kita diminta tunggu Nabi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a. Tidak ada rasul di muka dunia ni yang dikirim mari kecuali untuk dia taat. Apa saja perintah daripada Allah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saling tak tumpah. Perintah tu pokoknya perintah pada kita sama. Jadi perintah supaya Nabi kita cuci kain baju dia, perintah tu juga lah dituju pada kita. Lala ni kita juga diajar supaya jangan pakai kain baju yang najis. Sama ada seluar, sama ada dapur semua pun najis, jangan masuk. وقال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dalil yang keduanya, Inna Allah yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang suka bertaubat dan kasih kepada orang yang bersuci. Kedua-duanya Tuhan kasih tu. Yang pertama Tuhan sayang sangat kepada orang yang suka bertaubat. Yang keduanya Tuhan sayang sangat kepada orang yang suka bersuci. Baik pun kita panggil bertaubat, baik pun kita panggil cuci, kedua-duanya cuci kedua. Taubat apa arti? Taubat ni arti kita basuh diri kita daripada kotoran dalam. Tak semaya, tak puasa, kata uduh kat orang, curi harta orang, buat kerenak kat orang ni, sama ada kita bang atau tak bang, di hidung kita, hakikatnya tubuh kita kotor. Hidung kita bau ke tak bau kerana kita pelawak. Hidung kita bau ke tak bau busuk kerana kita buat kerenak kat orang. Itu masalah hidung kita, dia tak bau bukan ni. Hak yang baunya hidung lekat dia bau. Dia tak masuk dekat pada orang-orang hak jenis ni. Bila lekat tak masuk dekat, syaitan tu mari rapat lalu. Sebab dia dua tu tak ditikai bayang sama. Hak tu mari, hak tu pergi. Hak tu mari, hak tu pergi. Baik. Allah Ta'ala suka pada orang taubat. Kenapa? Kerana orang, selagi orang tidak taubat, tubuh dia kotor. Tuhan tak masuk dekat, melekat tak masuk dekat. Maka supaya Tuhan dan melekat masuk rapat, kita diminta taubat. Arti kita diminta basuh dosa-dosa yang ada pada kita. Dan dosa ni ada dua. Dosa kecil, dosa besar. Kalau kira najis kat najis mukhaffafah, najis mughalladhah. Itulah lebih kurangnya. Dosa kecil, dosa besar. Kedua-dua ni jenis benda busuk belaka. Walaupun tidak busuk di tubuh kita luar, tapi busuk di tubuh dalam. Kalau kita panggil batin, kalau kita panggil ruh. Dia kedua-dua tu diminta taubat. Dosa besar tak boleh nak cuci dia ataupun nak taubat dia kecuali
Kecuali melalui 4 perkara. Kalau sebut sama, melalui 4 perkara. Yang pertamanya kita menyesal. Hati kita kena sesal. Allah Tuhan aku. Yang keduanya mulut kita kena ikrar. Astaghfirullahalazim. Dan ikrar dengan mulut, baru kita minta istighfar. Yang ketiganya, hati kita bolak tak siwak lala dah Tuhan. Tak siwak lala dah Tuhan. Mujulam tak mati aku lalu. Yang keempatnya, kalau terlibat dengan harta benar orang, hak orang, kena minta maaf, kena berapa semua kali. Kalau bahasa jenis harta benar, kena bayar balik. Walaupun terpaksa kena jual tanah, walaupun terpaksa kena juga apa pun, kena bayar balik. Hak orang, sekiranya orang tu nak barang tu balik. Lembu orang, kopi tanah orang, hak tertipu lama kini, dia kena hantar balik. Kalau tak ada dah, kena jual tanah. Kita bayar tanah dia. Lebih pada tu, kalau kita minta maaf, dia maaf, dia tak bayar, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kalau dia kata, kena pulang balik cuti aku. Kena pulang balik lah. Itu orang panggil dosa besar. Ia tak boleh cuci kecuali dengan taubat dan syarat taubat tadi sebagaimana Anda sebut. Kalau dosa kecil tu buang sekara tadi. Dosa kecil tu buang sekara tadi, orang panggil atas balik barang orang tu. Kita diminta istighfar, diminta berapa, dan dia juga boleh cuci dengan amal ibadat kita. Dengan kita duduk semayang, dengan kita duduk jemaah, dengan kita duduk mengatik, dengan kita duduk bertubuhan ni, orang panggil amal ibadat kita ni pun, dia Tuhan beri kuasa juga untuk perlah turun dosa-dosa kecil. Sebagaimana kita ambil semayang. Bakal tuan-tuan ingat semua, waktu hadis-hadis, dia buayak pada kita, bila kita ambil semayang, maka bila kita basuh muka kita tu belah turun sekali dengan air tu, dosa-dosa yang ada di muka kita. Dosa-dosa kecil yang ada di muka kita, dia akan lurus sekali dengan titik-titik air semayang kita. Bila kita basuh tangan, bila kita basuh kaki, maka sekali dengan titik-titik air yang turun daripada kaki kita, tangan kita, muka kita tu, dia turun sekali dosa-dosa kecil yang ada bersama tu. Laksana debu-debu yang ada di muka, tak bila kita basuh muka kita ambil semayang, dia turun habis dengan debunya dan dengan dosa-dosa kecilnya. Jadi dosa kecil ni boleh hilang dengan amal ibadat yang kita buat. Sekiranya, kalau dosa kecil tu sikit tak, pada waktu tu lah. Kalau dosa kecil tu banyak tak, kena bertuah jauh benar. Maknanya, kita letaklah di atas kita lah. Atas orang panggil cerdik bodoh kita, di atas makrifat jahil tak jahil kita lah. Itu hak dia tabat. Dan begitu juga mutatahhir. Mutatahhir mana orang yang suka bersuci. Suci juga. Tatahhara ya tatahharu, mutatahhir. Maknanya orang bersuci dari sekara pada satu perkara. Daripada satu perkara pada satu perkara. Suci sikit, suci banyak, suci dosa tu, dosa ni. Mana Tuhan suka sangat pada kita ni, suci daripada bermacam-macam najis dan suci daripada bermacam-macam kekotoran yang ada pada kita. Dan nak atas muka dunia nak cari orang yang paling suci, bersih, tak ada lain pada orang Islam. Tak sahaja lah orang putih. Royak kat orang putih, bola mari ajar kat aku bersucinya. Aku lebih reti mengajar, lebih reti bersuci. Kalau Tuhan aku ajar kat aku supaya bertobat dan supaya bersuci. Wahai pun aku kena cuci, batin pun aku kena cuci. Orang putih hanya diajar pada kita cuci. Tu pun diajar kita supaya kita bercuci ni. Kalau cuci gigi, cuci tangan, cuci gapo ni, dia nak pelari sabun dia je. Dia nak pelari ubat gigi dia je. Kalau dia tak menego ubat gigi, kalau dia tak menego sabun dia, tak ada ajar kita supaya kita cuci jadi kotor diri lah. Itu dia duduk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Dalil yang tiganya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Bersuci dan menyuci itu adalah sebahagian daripada iman. Mana iman ni kalau kita kira agak bendanya banyak perkara. Mengucap pun iman, semaya pun iman, berdoa pun iman, dan dalam banyak-banyak iman ialah suci dan menyuci ni adalah sebahagian daripada iman. Jadi kepada orang yang mukmin, maka dia diminta bercuci, baik zahirnya, baik batinnya. Kita orang mukmin, pakaian kita kotor, tubuh badan kita kotor, rumah tangga kita kotor, ni tak kena saiz dengan kita ni mukmin. Sifat kita orang mukmin mesti cuci. Rumah tangga, kain, baju, makuk, pinggan, tempat duduk, apa suci, bersih. Barulah kita disebut orang mukmin. Kerana mukmin-mukminnya orang beriman, dan apa suci ni sebahagian daripada iman. Walaha mabahithu naskuruha fima yadi, kata dia. Kalau kira nak sebut benda ni banyaklah kecil-kecilan dia. Dan saya akan sebut masalah hadis ni. Apa ni, minggu akan datang. Mula-mula startnya kata dia al-maitatu.
Dia kata najis ni banyak benda. Mula-mula startnya dia nak sebut najis masalah bangkai. Maitah kita panggil bangkai. Wahya ma mata hatfa anfih. Wahya ma mata hatfa anfih. Bangkai-bangkai ini benda mampu dengan hatfa anfih. Hatfa anfih ni maknanya dengan pandai-pandai dia. Dia tidak kena kita. Itu silah bangkai. Silah makna bangkai ni hok mampu sendiri dengan tidak sembelih. Itu dia silah dia. Ai min ghairi tazkiyatin. Apa arti mampu sendiri? Arti mampu dengan tidak sembelih. Mampu dengan tidak sembelih, orang panggil bangkai lah. Sama ada dia mampu tua, sama ada dia mampu pergi belaga sama dia, sama ada dia mampu pergi kena sengak, sama ada mampu pergi kena gelek di lori. Itu orang panggil bangkai lah. Wajil haqq biha ma quti'a min al-hayy. Kata dia, selain daripada bangkai ini ialah menatai mampu dengan tidak disembelih, termasuk juga dalam bangkai juga ialah anggota yang kita kerak daripada benda hidup. Benda menatai hidup tapi kerak, ambil sekerak. Pasal nak makan apa? Nak makan gapo-gapo, nak makan lembu kau kita pergi kerak ambil sekatek. Hidup lembu hidup kita kerak ambil sekatek. Itu pun dikira bangkai juga. Benda ni ada kata ada ikut gilah. Benda ni berlaku kalau tidak ada kau manusia sanggup minta tidak kira, tapi dari segi hukum dia kena wayak. Di hadis Abi Waqid al-Laythi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maytatun. Hadis Nabi yang menyebut ma quti'a min al-bahimah, anggota yang dikerak daripada binatang wa hiya hayyatun, ketika mana binatang itu tengah hidup fa huwa maytatun, maka anggota yang dikerak itu namanya bangkai. Walaupun lembu tu dia hidup lagi, kederak kita kerak sekatis dia tidak mampu, tapi walaupun dia tidak mampu, apa nama ni, hak pohon kita kerak tu dia kira bangkai, haram kita makan, dan perbuatan kita dikerak begitu pun haram juga. Jadi dua lah kerja kita haram. Yang pertama kita duanya anyurkan datang dia kerak-kerak itu, yang keduanya kita kalau kita makan juga apa ni, makan bagian bangkai. Rawah Abu Daud wa Tirmizi wa hasanah qala wal amalu ala hadha inda ahli ilm. Kata dia memang begitulah keadaannya. Perbuatan itu pun perbuatan haram, kerja ni pun kerja luar daripada peri kemanusiaan. Baik, wajistasna min zalika maitatus samaki wal jarad. Tadi kata dia sebagai benda, sebagai binatang yang mati tidak kerana sembelih namanya bangkai. Tadi. Baik, adakah semua binatang ni bila mampu dengan tidak kerana sembelih agak nama bangkai belaka? Kata dia kecuali. Ada hak kecuali. Apa dia? As-samak ikan. Wal jarad belalang. Ikan mampu. Tidak kena kita sembelih. Tak apa. Orang tak panggil bangkai. Jarad belalang. Belalang mampu. Dengan tidak kena kita sembelih. Pun tak apa. Orang tak panggil bangkai. Kita sini belalang ni tidak jadi masalah apa pun. Dia nak mampu, dia nak hidup, dia jadi masalah bagi kita. Kalau dia hidup pun kita tidak bersungguh mana makan dia. Dan bukan orang yang setengah-setengah orang tak si makan pun belalang ni. Boleh jadi kerana makan di negeri kita dan alhamdulillah banyak benar. Dan boleh jadi belalang tempat kita ni kecil-kecil orang pun tak ada selera nak makan. Boleh jadi begitu. Tapi bagi negeri-negeri orang panggil balik atas tu. Ni negeri balik atas ni, India atau Pakistan, naik ke negeri-negeri Arab pun, negeri-negeri Eropah, tak tahulah. Tapi kalau tak daripada India, Pakistan, negeri-negeri Arab keseluruhannya, memang belalang satu hidangan yang dikira lazat. Di antara hidangan-hidangan sedap bagi makan orang balik sana, belalang. Pertamanya belalang balik sana besar-besar. Belalang pun besar-besar. Besar-besar ibu jari ni tak ada sayap lagi. Terus ibu jari tak ada sayap lagi. Yang keduanya dia ni pula merupakan satu balung, merupakan penyakit. Apa ni, dia ni supaya kita sini kesing lah. Sebagaimana kesing padi ni penyakit, benar-benar ni penyakit bagi padi. Maka di sana satu daripada bala besar menimpa tanaman orang balik sana ialah belalang. Belalang ni dia beranak lagu. Buat balik sana dia beranak lagu lah bukit-bukit. Bila siapa tanya dia molek, dia tubik. Ambo dia ingat lagi dia ambo duk rakyat sangat. Di sekolah ambo sampai satu masa tu tutup 3 hari sekolah. Tutup 3 hari, keruh budak-budak agak anak belalang. Kerana belalang ni dia mari sampai gelap tak nampak tali. Gelap tak nampak tali. Bila dia jak turun di sebuah kawasan, sudah. Habis.
Ngerupuk atas batas. Habis tak sakit kalau tanam jagung, kacau butik, pohon minyak. Punya berapa dia bersin-sin. Habis. Tinggal tak ada lagi. Kita lipat dia tu bunyi. Juta-juta. Kita jalan. Jadi sekolah terpaksa tutup. Tolong orang kampung. Hambak belajar. Kalau tak hambak, habis. Orang kampung tak syukurlah banyak-banyak. Budak-budak sekolah tutup 3 hari. Itu kan tolong hambak belajar dia. Bila kita hambak tu dia lari. Itu kan brown. Tak apa tali dia. Jadi belajar ni, kalau dia kita apa dia tak ada nak punggung. Munggu ada setengah tu ada sayap, setengah tak ada sayap. Dan begitu. Makan kan. Sama ada dia hidup, sama ada dia mati, kedua-duanya boleh makan belaka. Tidak mesti kena sembelih dulu. Sebagaimana dia berikan, tidak mesti kena sembelih. Kalau salah ikan ni kena sembelih dulu. Tak muka mana lah kita ni. Nak muka buah. Naik kata apa lah. Kena pakai kain-kain gitu kan. Alhamdulillah. Ini nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Orang ke laut patut benar dia kena budi. Orang ke laut patut benar dia kena budi. Nikmat daripada Allah Ta'ala beri peluang kepada manusia makan ikan walaupun ikan mampu yang tidak bismillah. Bila boleh ikan banyak tak payah sembahyang pula dia berpatah. Dia tak kena. Kalau salah waktu bik hukum kata ikan mampu haram dia makan. Nak buat mana dia? لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان. Dihalal untuk kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Nabi kata ada 2 bangkai yang dihalal, 2 jenis bangkai yang dihalal untuk kita. Dan ada 2 jenis darah yang dihalal untuk kita. Artinya bangkai ni bukan bahasa halal, tetapi Tuhan menghalal. Bukan tuk peti menghalal, bukan tuk qadi menghalal, bukan tuk guru menghalal, Tuhan menghalal. Kalau hukum duk tangan dia. Hukum duk tangan dia, bukan duk tangan mufti, bukan duk tangan tuk qadi, bukan duk tangan tuk guru, tuk lebah apa dak. Tuk guru, tuk lebah, tuk qadi, tuk peti ni tolong rakyat. Tolong rakyat hak Tuhan kata. Supaya juga cikgu, ahli sains, ahli berapa ni bukan cikgu jom buat sains. Bukan cikgu jom royak teknologi apa. Tak, cikgu ni jom royak sains, hak ya Allah Ta'ala atus, dia kalau. Kalau cikgu royak tak serupa dengan Tuhan, tak jadi sahabat. Jadi dia ni. Kalau barang ni barang panas, cikgu royak sejuk, ada kan jadi. Kalau barang ni barang sejuk, cikgu royak panas. Kalau barang ni barang bahasa jenis bojo, bahasa jenis berkembang, cikgu royak tak bahasa jenis berkerut sebagainya. Dia tak jadi. Jadi serupa je di antara hukum sains dengan hukum saladi, hukum hak peti. Hak ni, hak bahasa hukum halal haram ni, dia cikgu, hak panggil tuk peti. Hak dia sejuk panas ni, hak dia cikgu tu, hak panggil cikgu semati tu. Jadi sama-sama cikgu ya dua ni kan. Tapi cikgu tu kalau ayat lagu lain, dia nampak lalu, salah. Tapi cikgu ni tak nampak, akhirat baru nampak. Ni jadi dia main silat-silut, main silat tukir. Pasal hak ni tak nampak selalu, nampak di akhirat baru nampak. Kedua-dua tu mari Tuhan berlaku. Kesimpulannya, tak boleh kita nak buat apa pun dari segi apa. Kata wali, Tuhan dulu buaya. Tuhan buaya halal, halal. Tuhan buaya haram, haram. Tuhan buaya sejuk, sejuk. Tuhan buaya panas, panas. Berkembang kau, berkerut kau, semua mari dia berlaku. Tidak ada manusia panas-panas di muka dunia. Uhilla lana maitatan. Dia halal untuk kita 2 jenis bakar. Artinya, bakar-bakar ni bahasa haram. Tapi dia Tuhan kata halal, hak 2 ni, tak halal lah kita pun. Supaya tinum nabajatan. Mulia haram, tak boleh. Usaha nak jabat-jabat sana. Main nak tengok pun tak boleh, tak ada dia ni. Tapi Tuhan kata begini. Tuhan kata kalau mu menikah, halal lalu. Siapa dia kata aku? Dia kata aku, kata halal. Mungkin dia, tentu mas kahwin bila, tu wali siapa dia. Hak haram itu terbalik jadi halal lalu. Siapa dia kata? Tuhan. Bila Tuhan kata halal laki isteri melalui kahwin, maka halal selalu. Walaupun sebelum daripada ini usaha nak masuk-masuk rapat, tengok pun tak boleh. Kenyik-kenyik mata tak boleh. Amba sengaja segala wayak macam tu supaya adik kakak faham bahawa benar hidup kita di muka dunia ni bergantung bulat-bulat di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata halal-halal, dia kata haram-haram. Saya tak boleh buat apa. Kalau dia mau dia halal barang haram, haram barang halal tu dia mau berasa dia mau Tuhan juga. Tadi tu. Dia cerita ni panjang, amba akan kita akan sebut sekali lagi. Ammal maitatan fal hut wal jarad.
Ammal maitatani falhut wal jarad. Ada pun dua jenis bakar yang dihalal oleh Allah, ialah bangkai ikan dan bangkai belalang. Hut ni kalau kita bermakna betul, hut mana ikan besar. Hut ikan besar supaya ikan paus, supaya ikan hiu. Ikan jenis-jenis besar tu, itu dia panggil hut dalam bahasa Arab. Kalau kecil-kecil dia panggil samat. Jadi yang dia sebut hut di sini ni kerana ikan besar ni, makna kalau kita nak sembelih pun boleh, enggak besar lagi dia. Tapi walaupun dia nak besar, padan dah kalau nak sembelih dia pun tak payah sembelih lah juga, tak payah sembelih juga. Hak kecil-kecil rasa kira nak beli, nak berapa tu kau lagi payah nak sembelih. Hak besar seperti tu pun memang kalau kita kira padan nak sembelih tu tak payah sembelih juga. Wa amma ad-damani fal kabid wa at-tihal. Itu hak yang bangkai dua jenis tak apa kita makan apa pun. Ada pun dua jenis darah fal kabid wa at-tihal. Kabid ini apa panggil? Dia liposa paru-paru so. Dia dua tu ya. Apa ni? Apa hati tu. Dia berni kalau kita nak faham molek, ambil kom tengok gambar dia. Ambil betul pun nak itu bawa. Kabid ini hati. Orang kita terjemah Melayu qalbun. Qalbun orang Melayu tak hati tak benar. Al-qalbu apa ni dalam hadis sebut. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ada hadis lain Nabi sebut ini, ingat dalam tubuh badan dia manusia ada stokor daging. Yang kalau molek dia tusuk, molek habis orang lain. Kalau punuh dia tusuk, punuh habis orang lain. Ala wahyal qalbu. Benda stokor tu apa dia? Qalbu. Qalbunya banyak kita kapun terjemah hati. Tak benar. Qalbu tidak makna hati, jatuh. Tukar itu. Qalbu, jantung. Jadi, kerana jantung ni lah, dia dua tu. Jantung so, otak so. Kedua-dua ni ahli falsafah balik. Tak mana keluar fikiran. Fikiran ni keluar daripada jantung kau, keluar daripada hati. Itu balas zaman-zaman takhlala ni tak besar lagi. Walaupun bagaimanapun untuk nak besarnya, qalbu ni fikiran hak uduh dia maka tu daripada jantung. Fikir hak molek mai daripada otak. Itu biar dia Allah hak mana hak betul biar. Walau bagaimanapun kabidu apa namanya kabid hati. Sihal hak kita buat ni cakap apa dia? Lipo. Itu dia itu. Lipo kau paru-paru. Tengok gambar dalam tu. Kita ambil pun tak percaya lipo mana paru-paru mana. Jadi dua ni bahasa jenis darah kedua. Hati terang-terang bahasa jenis darah. Tak ada ni. Merah. Pasal lagi tu lembek-lembek tu. Biru sikit tu. Lipo kan ni. Hak tu pun jenis darah juga. Walaupun kedua-dua ni darah, tapi benda ni benda boleh makan. Halal. رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والحديث ضعيف ولكن الإمام أحمد صحح وقته. Tuan kita ni riwayat. Hadis ni mu jangan fikir hadis main-main. Tengok ni. Apa nama ni? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ibn Majah, Baihaqi, Darqutni ni dia bawa tokoh-tokoh hadis yang mengakui bahawa hadis ni bahawa perkataan tadi hadis. Jadi bukan sebarang-barang yang tidak. Tokoh tu tokoh dia sebut nama dia 3-4 orang. Mari kita kapun tak kenal. Dia sebut siapa pun kita kenal. Tak gitu kan? Tapi dia nak rakyat kita bahawa bukanlah bunyi Arab tak hadis lagi. Tidak. Ada benda dia bawa tu perkataan Arab tidak ada hadis pun. Tapi bagi orang kapun dia kata hadis dah. Tapi dia hadis tidak. Jadi hadis mati ni. Dalam nyawan. Tokoh-tokoh ulama hadis nak sebut. Kemudian dia sebut wal hadis dhaif. Hadis dhaif, lakin al-imam sahhaha waqtahu. Tapi kata Imam Ahmad, dia kata hadis ni hadis mauquf, dan bila hadis mauquf kama qala Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa mislu hadha lahu hukm ar-raf'i. Hadis mauquf tapi memanglah dikira hadis marfu' juga kerana banyak sandarannya. Ni pada orang mengaji ilmu dia panggil mustalah hadis, guna menalah ni. Pada kita kalau kita kapung tidak mustahak dan bagian-bagian begini. Buat serabut kepala. لأن قال الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا. Itu kataan itu diguna untuk nak menguatkan perkataan dianya hadis ni hadis
Mauquf dan mauqif macam ni serupa hadis marfu' dah. Tak ada reti tu. Tak apalah, pada orang pondok dia mengaji begini, dia reti begini. Kata dia, seorang sahabat bila dia kata uhilla lana kaza, dihalal untuk kita benda ni, wa hurrima alaina kaza, dan diharam untuk kita benda ni. Kalau sahabat kata lagu tu, serupalah sahabat kata yang ngaji begini, dia reti begini. Kata dia, seorang sahabat bila dia kata uhilla lana kaza, dihalal untuk kita benda ni, wa hurrima alaina kaza, dan diharam untuk kita benda ni. Kalau sahabat kata lagu tu, serupalah sahabat kata umirna wa nuhina. Apa ni, Nabi suruh kita begini dan Nabi larang kita begini. Karena seorang sahabat bila dia kata benda ni dihalal untuk kita, siapa dia je halal kalau tidak Nabi? Kalau seorang sahabat kata benda ni ditegah untuk kita, siapa dia je tegah kalau tidak Nabi? Jadi bila sahabat kata begitu tak serupalah dengan dia kata kita dibenar buat begini dan kita dilarang buat begini, serupa kata dia. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata dia adalah masalah air itu. Dalam masalah air itu kita baca ada hadisnya. Bila orang tanya, ya Rasulullah, kami ni puak-puak ahli pelayaran, selalu naik perahu malam hari ke apa semua sekali. Maka kalau bawa air banyak, berat. Bawa air sisi, habis. Maka kami ni tak boleh ambil sembahyang. Entah bila mana boleh kedak buat ambil sembahyang dengan air laut. Orang soalnya mengenai dengan air laut sekarangnya Nabi dengan sebab dia cudi, maka dia jawab benda yang dikira mustahak bagi umat dia. Dia jawab dia perkara sekali. Dia kata air laut pun cuci dan bakar hok yang laut pun apa nama ni boleh makan. Kita dah ni pun gitu dah juga. Kalau dia mau mari tanya kita sekarang dan kita berasa dia ninya mustahak aku jawab lebih. Apa kita jawab lebih pada dia supaya orang kampung dia banyak mana sangat. Dia tak reti sekarang, dia mari tanya sekarang. Pas balik rumah ada pula tak sekarang lain hak dia tak reti pula. Takkan nak mari pula. Kadang ni ditanya dulu, esok biar dulu. Bulan-bulan biar dulu tu dia buat dah benda hak dia tahu pelekor tu. Jadi lebih baik dah bagi kita sebagai cuk guru ni, royak lalu benar-benar yang dikira penting bagi orang kampung tahu. Satu, masalah bangkai. Yang keduanya, maitatu ma la damalahu sa'ilun kan namli wan nahli wa nahwiha. Yang keduanya, bangkai. Bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir. Binatang, satu binatang itunya kecil. Siapa kalau kita kenyik dia pun, darah dia bobo ada je. Tidak kata titik tak ada. Kalau bakar macam ni lagu mana? Haram juga kau halal juga kau. Yang mana misalkan namli seperti semut. Wan nahli seperti apa nahli tu lebah. Semut dan lebah ni menatang yang kecil dan tidak punya darah. Kita kenyek semut ada darah. Apa nama ni sama ada dia ada darah tapi tak mengalir ataupun dia ni bahasa jenis makhluk yang tidak punya darah. Wan nahli lebah boleh jadi dia ni ada darah tapi tak mengalir ataupun dia ni sendiri makhluk yang tidak punya darah. Wa nahwiha. Hak lagu mana? Fa innaha tahiratun idza waqa'at fi syai'in wa matat fihi la tunajjisuhu. Kata dia fa innaha tahiratun, maka bausa najis benda lagu ni. Kerana apa ni fa innaha, maka bausa bangkai benda-benda begini. Benda-benda mana? Benda-benda binatang-binatang kecil ia tidak ada darah mengalir. Sepuluh semut, sepuluh lebah, sepuluh lalak berapa. Cuci bila jatuh dalam sesuatu dan mampu dalam itu la tunajjisuhu. Bangkai tadi tidak boleh menajiskan barang hak tak ada jatuh. Semut jatuh dalam air teh, semut jatuh dalam air, dalam gula berapa. Kata dia barang-barang lagu ni walaupun dia mampu tapi tidak dikira najis. Kerana dia ni benda kecil sangat, darah dia kalau ada pun tidak mengalir. Dia sendiri ni tidak serupa dengan ular.
Ulat itu kita tak baca lagi. Ulat ni lain daripada semut. Ulat ni kita dibenar makan sekali dengan makan sekali dengan barang tu. Kalau ulat orang macam ulat budu, ulat belacan, ulat gapo, ulat yang mari daripada situ, maka kita boleh makan, hidup pun boleh makan, mampu pun boleh makan. Kalau selera lah kata selera suka pasal. Ada pun semut dengan sebab dia tidak mari dalam gula, dia mari luar. Dia tidak mari dalam air, dia mari luar. Lebah-lebah dia tidak mari dalam gula, dia mari luar. Kita diminta buang. Gitu ya lah. Tapi barang tu barang tidak nanti. Pada mu duduk buang ulat-ulat budu ke apa tu. Buang tu molek. Tanah sama dung berpanggil. Tapi kalau nak makan kan tak ada apa-apa. Gitu ya lah. قال ابن المنذر لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي والمشهور من مذهبي أنه نجس atau najas. قال ابن المنذر, kata dia ada satu orang namanya gelarnya dia Ibnul Munzir, la a'lamu khilafan fi taharati ma dzukira. Kata dia sekadar aku tahu tak ada sebarang khilaf dari segi cucinya benda yang disebut sekejap tadi. Ibnul Munzir kata sebanyak mana aku tahu, sekadar aku tahu pengajian aku, tak ada alim ulama khilaf mengenai cucinya benda aku sebut tadi. Apa dia? Menatam-natam mapuh, ia tidak ada darah mengalir. Illa ma ruya 'an Syafi'i, kecuali ada juga hak kata najis. Apa dia? Ada riwayat daripada Imam Syafi'i wal masyhur min madhhabi annahu najasun, dan yang masyhur daripada mazhab Syafi'i bahawa dia najis. Jadi ada disebut-sebut bahawa Imam Syafi'i mengatakan barang ini najis. Dan hak yang masyhur-masyhurnya begitulah kata dia najis. Tapi kepada orang ramai ulama-ulama lain, dia kata benda-benda hak aluh yang tidak ada darah mengalir ini tidak najis. Jadi pada kita sini walaupun megang mazhab Syafi'i, tapi kedudukannya begitulah. Kita yakin kita kita diberitahu kepada kita malam ini bahawa keseluruhan alim ulama tolak Imam Syafi'i mengatakan bahawa bangkai-bangkai semut dan bangkai-bangkai lebah ataupun apa saja benda-benda binatang yang kecil yang darah yang tidak mengalir, kalau mampu maka dia kira barang itu cuci, tak ada apa. Wa yu'fa anhu idza waqa'a fil ma'i ma lam yughayyiruhu. Imam Syafi'i kata di ma'ah barang itu barang najis, tapi hak nak ma'ah cukup pasal. Sekira jatuh dalam benda cair. Semut mampu najis. Lebah mampu najis. Tapi ada ke semua najis ni pakai najis terus, tak ada sebagai tak ada ke najis hak boleh ma'ah. Imam Syafi'i hak yang mengata najis tu pun dia kata tak apa ma'ah. Jadi maknanya tu orang panggil ada prinsip dia pegang. Barang najis tu najis. Tapi hak nak maaf ke pasal. Malam yughayyiruhu. Kekenya selagi tidak mengubah. Selagi semut tidak mengubah keadaan. Mengubah tu hak itulah 3 perkara. Mengubah warna, atau rasa, atau bau. Semut ni kalau banyak, berubah ke? Kalau kita kira 10, 15 ekor, 20 ekor, 30 ekor lah. Mampu dalam ikan. Ada ke siapa ke mengubah warna ke, rasa ke, bau ke. Kok dia semut-semut tempat kita ni, semut kecil lah, semut-semut gatal, semut apa ni. Kok semut besar, kok semut sepokonggo, tidak tahu lah Allah Alam lah. Boleh jadi bau ataupun masai-masai, kecap masai. Tapi selagi tidak mengubahkan warna, rasa dan bau mana-mana mana barang ini tidak dikira najis. Walaupun benda sendiri itu najis. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Pak dah mau kata pakai semut seekor Scotland bukit. Ambo yuk cari lama tak jumpa. Dia mau kadang-kadang ni dia mau ni ugut kata, masa ugut. Masa tu saya kata nyacah aku lembu. Tidur tak aku di jubur, aku di punggung. Makan ikan dia perangai mulut rabik. Barang ni barang tak ada tapi jadi juga ke dia untuk kesan pada budak-budak. Budak apa sampai kata nyacah. Dia tak cakap nak buat nyacah. Apa sok muda apa sama. Dia kata. Nyacah aku lembu. Dari segi psikologinya penting. Apa ni kesan dia. Tapi semua si kau telan semut saya kau telan bukit ni. Ambo kedak kat cari tak jumpa lagi. Memanglah bagai tidak comel kita tidak telan bagai-bagai begitu.
Boleh-boleh kita tapis kita kat dunia lah ni kenapa ni boleh jual sebab balanan. Kenapa tak ada pasal ada makan kap. Apa tu? Satu, yang tiganya azmul maitah. Azmul maitati tulan bangkai wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha wa kullu ma huwa min jinsi zalika tahirun. Tulan bangkai, tanduk bangkai, kuku bangkai, sya'ar ni bulu, hak jenis bulu kubah. Hak jenis bulu kubah, bulu kambing dia panggil sya'ar. Kita ni pun bulu macam ni sya'ar. Rish ni bulu, hak jenis bulu ayam, jenis bulu burung. Kita bulu belaka. Kita mari ni bulu belaka. Bulu hak sorak-sorak, besar-besar bulu kubah, bulu kambing, bulu biri pun kita panggil bulu. Bulu ayam, bulu burung pun panggil bulu. Bulu biri hak alo lembut ke bulu kucing tu pun bulu juga. Arak dia kalau hak bulu hak bahasa jenis bulu ayam tu, hak sekeping-sekeping gitu kan. Bulu ayam ke dia sekeping-sekeping gitu, itu dia panggil rish. Bulu biri hak lembut, itu dia panggil wabar. Hak bulu kita ni, bulu wamo, rambut kita apa semua ni dia panggil syar. Kata dia bahasa banyak. Dia bahasa dia kaya. Kata dia tulang bangkai, tanduk bangkai, kuku bangkai, jenis bulu bangkai, kulit bangkai, dan semua barang yang dikira daripada jenis bangkai cuci. Dah tengok. لأن الأصل في هذه كلها الطهارة. Kalau siluh barang ni semua cuci. Asal siluh barang ni cuci. Wala dalil ala najasah. Tak ada dalil barang ni najis. Pelik sikit tak? Pelik sikit. Tak apalah kita ngaji beri sikit fikiran kita jangan duduk dengan store. Hukum Tuhan berlaku. Kata dia, yang aku kata barang ni cuci ni kerana siluh barang ni cuci. Silah barang yang Tuhan buat ni cuci. Bila barang ni cuci, nak suruh dia tu najis, kena ada dalil dulu. Baru najis itu. Wala dalil ala najasah. Tak ada dalil yang mengatakan barang najis. Wala Zuhri. Fi izamil mauta nahwal fid wa ghairih. Adraktu nasan min salafil ulama yantashituna biha wa yajtahiduna biha fiha la yarawna bihi ba'sa rawahu al-Bukhari. Zuhri dia sebut kata Zuhri mengenai dengan tulang benda-benda mampu supaya gajah supaya berapa kata dia kata apa dia? Adraktu nasan min salafil ulama. Aku berjumpa dengan ramai alim ulama. Alim ulama pula alim ulama salaf, bukan alim ulama khalaf. Alim ulama kita bagi dua. Untuk guru kita dia bagi dua ulama salaf, ulama khalaf. Ulama salah ni kita kira ulama jami hari tu. Jami hari tu ni start daripada sahabat Nabi. Start daripada sahabat Nabi mari lebih kurang 100 tahun. Lepas pada zaman Nabi lebih kurang satu generasi kita panggil 100 tahun. Itu dia panggil salah lah pukul ratanya. Lepas pada tu dia panggil khalah. Walaupun ta'arif salah dan khalah ni tidak tetap. Nak tetap ni payah. Nak meletak orang zaman supaya kata generasi baru, generasi lama. Nak ambil dua nak kira lagu mana orang ni pikat dulu, orang ni pikat ke dia. Balah dia cari tapi habis satu daripada hadisnya ialah hak 100 tahun lepas Nabi mati tu dia kira ulama zaman hari tu. Hak lepas pada 100 tahun halah kemari ni tak ulama khalaf, ulama hak kemudian. Kata dia ulama zaman hari tu, zaman Nabi hari tu aku berjumpa banyak yang tasyiquna biha buat sisi rambut dengan tulen dengan sisi yang dibuat daripada bakar-bakar mampu. Ulama-ulama zaman hari tu buat sisi dengan tulen bakar. Tak ada siapa dia kata apa. Dia buat sisi dengan tulen. Dia kita sini buat sisi tu ada juga buat tulen apa ni? Tanduk suka tanduk tulang berapa telpuk lah. Negeri kita ni bangkai pun tak ada. Negeri kita ni pasal dia tak ada bangkai.
Nak ada bakar gajah-gajah tu apa pula bukit tak ada kata dia clear pun nak ambil tulang dia. Nak bakar muka kapung kita belanang bulu bergapo. Lah ni plastiknya pula. Tapi bagi negeri-negeri yang tak ada bulu, tak ada plastik gapo zaman hari tu, orang ambil tulang barang tulang-tulang bangkai lah untuk dijadikan sisi. Buat sikap kita panggil. Lepas tu wayadahiluna fiha, dan buat tepat bubuh minyak. Wayadahiluna, dan orang ni colek minyak dalam apa dia? Dalam bekas yang dia buat daripada tulang. Biasa orang buatnya gonggong mata, korok pala ni orang ambil dijadikan bekas untuk bubuh minyak, buat bubuh rambut, buat bubuh janggut apa semua sekali. Untuk guru kita ambil minyak bubuh rambut dia, bubuh tubuh dia. Dan minyak ni bagi orang balik sana bukan sekat patah dia rambut, dijanggut pun dia bubuh, dia tubuh dia pun dia lama. Dia tu pergi ke negeri-negeri panas lah. Musim-musim sejuk dan musim-musim panas orang lama minyak tubuh. Wajib matahari. Lepas ni matahari molek dah bila minyak ni masuk dalam tubuh, barulah orang mandi. Ini cara hidup balik sana. Kita sini dengan sebab negeri kita dekat dengan khatulistiwa, maka musim ni pun tak ada. Kok ada bahasa kita dua musim. Sedangkan musim dunia ni tepat. Apa ni? Saif syita, Rabi' dan Kharif. Musim panas, musim sejuk, musim luruh dan musim bunga. Tepat. Tadi kita sini ada dua musim. Musim hujan, musim panas. Musim marah. Itu masa negeri kita dekat. Jadi bagi negeri orang yang musim panas, baik sejuk, baik panas, bila dia mandi sekali seminggu dah sekali. Bila nak mandi tu, dia lama minyak pula. Kalau mau minyak ambil dua ni. Minyak ambil dalam bekas. Ya bekas tu dibuat daripada tulang bakar. Sama biasa korok dalam ambil. Korok ni jadi sangka. Dia hari itu bukan ada plastik, bukan ada berapa. Nah itu Mitrahul Bukhari. Dan benar ni kata dia, aku ayat semua ni bukan sebagai orang. Bukhari benar. Bukhari enggak. Dia kira nombor 2 lepas pada Quran lah. Quran hak mari langit, hak mari di bumi, Bukhari nombor 1. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala tasaddaqa ala maulatin li Maimunah bi syatin tasaddaqa. Ni tasaddaqa. قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت. Abdullah bin Abbas kata, kalau mengikut dia ni maknanya dia sendiri bersedekah kepada seorang perempuan yang jadi khadam bagi Maimunah. Dia sedekah seekor biri. Famatat, biri yang dia sedekah ni mati mapuh. Famar biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bila mapuh Nabi itu kebetulan lalu tengok diri mapuh dia terguling. Faqala halla akhadtum ihabaha fadabautumuhu fantata'tum bih. Nabi kata apa yang minta ambil kulit dia? Ambil kulit sepak, ambil kulit apa samuk. Bila samuk fantata'tum bih, boleh menggunakan kulit samuk tu. Guna kulit ni banyaklah bagi negeri Arab dah. Buat apa dia kulit dia tu? Buat bekas, buat bekas bubuh air, orang sini panggil grebo, kita panggil grebo. Buat atap umuh. Buat apa? Buat tika untuk duduk. Kalau kita jamin hari tu buat jemur kering, tak kita buat jemur padi apa semua sekali. Bagi negeri Arab lah kulit ni berapa hari besar lah. Nabi kata apa yang minta ambil kulit dia tu? Ambil samuk tu, boleh je lah. Faqalu innaha maitatun. Jawab yang sahabat-sahabat Nabi, kata dia mapuh, diri mapuh. Faqala innama hurima akluha. Nabi kata mapuh ni makan tak bolehnya. Makan tak boleh bagi mapuh ni, kulit dia berapa itu boleh. Rawahul jamaah illa Ibn Majah. Jadi tu kitab ni royak ni hadis. Hadis ni Nabi sebut bahawa sebanyak mana benda hak mapuh ni hak tak bolehnya makan secara je. Hak lain lagi tu boleh zakar. Jadi semua sunnah sitah royak berlaku. Rawahul jamaah. Semua sekali ahli hadis royak berlaku sama Ibn Majah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud. Dalam ni buah kitab ni
Apa dah hak tidak rakyat Ibn Majah. Lain lagi semua rakyat belakang. Menunjukkan bahawa hadis ni memanglah hadis yang apa namanya keseluruhannya sahih. Qala fihi an Maimunah walaysa fi al-Bukhari wal Nasa'i dzikru dibar. Semua Bukhari dalam Bukhari tak sebut dabara pada bau penuh tak ada. Apa namanya Nasa'i juga tak sebut pada bau penuh. Kau lagi bagus, kau lagi sedap. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qara'a hadhihi al-ayah قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية وقال إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Abbas tu tok saudara dia, anak dia sepupu Abdullah. Dan dia ni seorang yang Nabi kita doa. Allahumma faqihhu ta'wil. Allahumma 'allimhu al-Quran wa faqihhu ta'wil. Abdullah bin Abbas ni di antara sahabat Nabi yang Nabi kita doa khusus untuk dia supaya dia ni jadi orang alim. Dia ni Abdullah bin Abbas ni bila baca ayat ni. Ayat mana? Qul ya Muhammad wa ya ulim la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Tidak aku jumpa, tidak aku dapati dalam wahyu yang diberi pada aku tidak aku dapati barang haram ala ta'ani yat'amu di atas orang yang biasa nak makan illa an yakuna maitatan, kecuali benda tu bangkai. Dalam ayat ni Tuhan senara barang haram, barang bangkai itu ini kemudian lepas pada dia baca ayat ni waqala, dia pun kata sebagai tafsir innama hurima ma yu'kalu minha wa huwa al-lahm. Khususnya diharam bangkai ni haram hak benda bahasa orang makan. Bangkai ni ya Tuhan kata haram tu haram tu mana? Haram hak bahasa benda orang makan. Daging misalnya. Kemudian dia kata fa ammal jildu, ada pun kulit hak bahasa orang tak makan. Wal qiddu ni apa nama ni? Kulit juga orang buat bekas untuk bubuh benda. Bubuh air, bubuh nisai madu. Jangan-jangan sebab kita orang tua-tua gitu, bubuh barang. Tak nak bubuh lah apa? Bubuh lah payang, bubuh lah molo, bubuh lah guri. Tak gitu kan? Belum pakai kapal sikit ni ada. Orang Arab bila dia nak bekas, nak bubuh barang, kulit tu dia jahit, dia buat barang. Dia buat bekas. Supaya orang tua-tua zaman hari tu bila orang tua zaman hari tu pergi ke Mekah, bila balik sini dia buat balik bekas minyak atas. Dia buat balik minyak atas dalam bekas yang dibuat daripada kulit. Salah bulungan, ibu kaki dia buat tadi tu. Wasinu gigi, kulit, sinu gigi, wal azmu tulang, wasya'aru, bulu, wasuf dan bulu, bahawa halal. Itu halal. Jadi Abdullah bin Abbas diri rakyat sotor bahawa selain daripada daging yang haram dimakan, lain pada tu gigi, tulang, apa semua sekali ni, barang halal belakang, barang suci belakang. Gigi-gigi ni bagi kita bakal tak rutin. Sedang halal pun buat kepada dia. Tapi bagi negeri yang tak ada barang keras dan mudah diperguna lain pada gigi, maka gigi bagi dia berguna benar. Boleh jadi dia buat pisah, boleh jadi dia buat benda Allah alam. Faham? Kalau mengikut hak ni tak apa lah. Kalau hak setengah lagi tak siap dapat ke setengah. Setengah hari tak, hari tu setengah hari ada. Kalau mengikut hak ni tak ada apa-apa. Itu tak ada apa-apa. Wa kadzalika anfihatul maitati wala banuha tahir. Begitu juga anfihah. Anfihah ni jenis makanan yang kita sini pun tak guna juga. Anfihah ni gini. Dia buat daripada susu. Kita sini susu, tak minum susu pula. Susu kalau kita mari tak minum susu orang susu keluar. Dia makan susu orang buat dah latin. Jadi bagi negeri Arab, susu benda yang diminum. Dan memanglah
betul akui bahawa barang ni barang baik. Dalam Quran apa sebut apa ni barang baik. So lagi ansihah. Ansihah ni sejenis benda. Anak kambing, anak bini yang baru-baru beranak. Yang dia tidak makan tanpa sekarang lagi. Dalam masa kira-kira seminggu gitu ya. Bini kambing tak makan rupuk lagi dah. Dia main isak susu mak dia. Maka susu dia ni bila masuk dalam perut, itulah dia beku. Beku kan? Tuan biri ni, dia nanti tengok. Seminggu ke 2 minggu selagi anak biri dia, anak kambing dia tak makan tanpa sekarang. Bila start mulai nampak nak lagu rupuk, ketika tu dia sembelih. Dia sembelih. Bukan dia nak tak daging tu. Dia nak 2 perkara pertimbangannya. Yang pertamanya orang perut dia. Perut dalam. Perut dalam ni bila dia isak susu, maka susu itu jadi apa dia? Jadi orang kita sini panggil keju. Bila dia sembelih, dia ambil orang perut tu, dia guna tarik. Dia kerak. Perut tu dia kerak molek. Maka susu hak dia diisak selama kening tu, bila kerah molek, hak tu sedap benar. Tu sedap benar. Kita tak makan berapa sekali. Tak makan. Itu dia panggil kita sini Arab orang mesti panggil sajak. Kita sini kalau pergi ke supermarket, dia jual barang jelo. Kita pergi ke supermarket di tempat-tempat daging. Yang tak ada masuk supermarket sini. Tak ada umur hayat tak ada pergi. Tapi supermarket di negeri-negeri Arab, supermarket mana? Jadi kedai-kedai gitu je. Kita pergi kedai, kita minta sajak. Sajak tu guna jelo, tali, merah. Sajaknya ada 2. Ada hak bahasa benar nama sebut tadi, iaitu sajak yang dibuat, bukan dibuat-buat dak. Bukan perut betul. Perut dalam anak kambing yang disembelih dalam umur dia seminggu 2 minggu. Begitu dia tak makan ke sekarang lagi. Bila dia sembelih, dia ambil orang perut juga, dia jemur tarik, dia buat sikit, hak nampak ikan-ikan agak sikit, dia buat juga apa dia jemur tak? Hak tu kita kerak, goreng, kau bakar, cukup sedap, naziz, awi-awi kita kata. Sedap menang. So lagi itu sajak yang dibuat. Itu daging dia mesin. Daging dia mesin macam hatu mesin. Lepas dia ambil orang perut lembu. Kalau kita sini makan dah. Perut lembu, perut putih tu. Dia ambil perut lembu tu, dia bubuh daging buat dia mesin saja. Tu sajak dia buat dia panggil. Daging tu dia mesin, setengah tu dia bubuh daging saja. Dia bobo somak kering sampai dah sedepor. Dia cuma air kering. Habis tadi ambil kerak sedekah ke berapa. Kita beli kedas sedekah nak siber zirak dapat semua dia beli. Kita balik goreng. Sedap. Mudah daging kan. So lagi tu dia mesin, lepas dia pupuk betul lagi. Dia bubuk kacang putih hak betul. Kacang putih hak betul lagi tu. Dia giling kacang putih, dia mesin kacang putih jadi debu, jadi kuih, jadi apa? Jadi tepung maknanya. Pada capur halia, dia capur bagian, lada, berapa dia. Dia tamis sekalinya daging tadi, pada sumak masuk dalam perut lembu, hak kita sini makan tu, dia sumak masuk dah. Dia jemur kering, itu datung kedai. Lepas tu pun, jenis-jenis makanan yang kita sini tak fikir nak buat lagu tu, muka kita sini. Daging mahal. Jadi daging mahal. Semua tu dia panggil sadak bahasa Arab, hak ni dia panggil ansihah. Dan kalau pergi negeri Arab, masuk kedai runcit, kalau tengok bagian jelo tali tu daging tu. Daging jelo. Tak beli lah. Setor sedekah tak buat balik. Ada apa. Tapi kalau supermarket sini, amba tidak jamin bagian ni, bagian kita sini buat. Kau bagian mari Australia ke mana tu. Alhamdulillah. Tu cara orang balik sana makan daging kering. Orang balik sana, bila ada daging, dia tidak cuma tarik seperti kita sini. Kalau makan daging kering seperti kita sini, jenuh. Hinam makan daging kering. Kita sini sebelah Nabi daging banyak-banyak dia mau buat kering lagi dia ni. Di sana hinam. Di sana sama ada dia makan daging di hidup itu ataupun dia makan daging kering melalui proses tadi. Padat tadi. Itu dia. Di sana nak dicari daging kering tak ada lah. Kemudian kata dia halal. Rawahu Ibn al-Muzir. وَكَذَلِكَ أَنْفِحَةُ الْمَيْتَةِ وَلَبَنُهَا طَاهِرٌ. Begitu juga kata dia, أَنْفِحَةُ الْمَيْتَةِ. Tali peluk
anak lembu, anak kambing mampu tak boleh. Kambing kita mampu. Kan? Kambing kita mampu. Kita luar tu ambil dia tu, kata dia. Halal, tak apa-apa. Wala banuha, dan susu dia. Apa namanya, lembu mampu, kita pergi kerak labu susu lah. Ramai tak tahu lah. Kita buat tak rasa. Itu pun cuci juga. Lianna sahabata lamma fatahu bilad al-Iraq, akalu min jubnil majus. Wahuwa yu'malu bil anfih. Kata dia, kenapa ya aku kata bagian suci? Karena sahabat-sahabat Nabi setelah jadi perang negeri Iraq. Dan Iraq ni kita tu duduk di bawah pemerintahan Iran. Iraq waktu duduk perang dengan sahabat Nabi itu, Iraq kita tu duduk di bawah takluk kerajaan Parsi. Hak kita lagi panggil Iran. So, pola tanah Melayu, Malaysia dan Melayu itu duduk di bawah takluk orang putih. Kan? Jadi, waktu sahabat-sahabat Nabi masuk negeri Iraq, dan orang Iraq ketika tu masih lagi beragama Majusi, hak belum pada masuk Islam tu, orang tu akalu min jubnil majus. Orang tu makan jubun Majusi. Jubun ni apa dia? Jubun ni susu masan. Susu masan kita sini nak wayak payung kau kita sini tak ada. Dia susu ni bila peluang sama ada dijual contoh gitu.